Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah pelaporan PDPR Sekolah Kebangsaan Faedah Kebangsaan Barat yang telah saya bina dengan menggunakan Data Studio. Jadi sini saya nak kongsikan macam mana saya bina. Sebelum tu kita tengok dulu apa yang ada kat sini. Okey, di sini kita ada data nama guru, darjah kelas, subjek, PDPR, peratus ikut PDPR dan tidak ikut PDPR. Ini yang saya nakkan lah, supaya analisa nanti dia akan jadi macam ni. Dia akan ada carta macam ni. Okay. Ni peratus kelas dan subjek tidak ikut PDPR. Okay, so macam mana saya boleh bina ni? Okay, mula-mula sekali kita akan bina Google Form. Okay, Google Form. Okay, Google Form ni kita ambil daripada, kita bina daripada drive kita. So kat sini new, tekan tambah sini, kemudian ada Google Form. Okay, klik pada Google Form, dia akan keluar ni. Di sinilah kita kena draft apa yang kita nak ada dalam kita punya Data Studio. Jadi dalam Data Studio ni saya nak ada nama guru, saya nak ada kelas, saya nak ada subjek PDPR. Okay. Kemudian saya nak ada peratus. Okay, peratus ikut PDPR dan peratus tidak ikut PDPR untuk analisa kita lah. Okay. So kalau kita ada draft dan list detail yang kita nak, baru kita boleh bina di sini. Okay, kalau nak bina ni, okay, buka Google Form. Okay, kita tulis tajuk. Contoh PDPR SK Felda. Okay, dah siap ni. Okay, kita mulakanlah dengan nama guru. Contoh nama guru. Okay, kemudian kalau kita nak standardize terus nama dalam nama penuh guru yang elok, yang cantik, kita gunakan drop down. Okay, drop down. Okay, drop down ni kita boleh masukkan nama penuh. Okay, contoh Muhammad Shah Ridzuan bin Barlin. Okay, yang kedua contoh Amaluddin. Okay, Atif, nama penuh lah. Okay, kalau cikgu ada data dari nama guru penuh yang dah ada dalam Excel ke, cikgu boleh terus copy paste. Okay, jadi kat sini letak required, kemudian tambah tarikh. Okay, kita letak tarikh tarikh PDPR. Okay, nanti cikgu boleh klik lah kat sini. Kemudian lepas tarikh mesti darjah ataupun kelas. Okay, kelas PDPR. Okay, ni pun cikgu boleh isikan lah. Contoh 1 Al-Falah. Okay, 2 Al-Falah. Okay, dan seterusnya. Okay, required. Apa tadi kita required. Okay, kemudian kita pergi subjek. Okay, subjek lah. Subjek atau mata pelajaran PDPR. Okay, ni pun cikgu boleh isikan. Contoh bahasa Melayu. Okay, matematik. Okay, kemudian required. Okay, seterusnya cikgu boleh bilangan. Sebab kita nak cari peratus, sebab tu sebelum buat ni kita kena draft dulu. Okay, jadi dalam saya punya Data Studio ni saya nak letak peratus. Jadi macam mana nak cari peratus, mesti kita kena ada data mengenai jumlah semua murid kelas PDPR. Cikgu kena guna ayat yang cikgu lain boleh faham lah. Contoh jumlah semua murid kelas PDPR. Maknanya contoh kalau 1 Al-Falah, jumlah semua murid ni contoh 30 orang. Okay, ni cikgu letak sebagai short answer. Kat sini kalau boleh buat sikit
penerangan lah. Kalau boleh cikgu-cikgu yang lain nak isi tu dia tak ada apa-apa lagi pertanyaan ataupun keraguan nak isi data. Contoh kat sini saya tulis contoh 30. Kita buat kurungan. Tidak perlu tulis orang atau murid. Okay. Jadi ni pun dah cukup untuk rakan-rakan kita faham. Okay, contoh okay, kemudian kita required, kita letak pula jumlah murid ikut PDPR. Okay, ni kita copy je. Pergi kat bawah ni, tekan description. Okay, kita paste kat sini. Okay, required. Okay. Okay, jadi saya rasa dah cukup. Sebab apa? Nanti kalau kita nak ambil peratus, kita boleh tolakkan ni je. Kita akan dapat lah peratus ikut PDPR dan tidak ikut PDPR. Okay, cuma satu lagi yang sekolah saya detailkan dalam ni, sebab murid tidak ikut PDPR. Ini bergantung pada cikgu lah, kan, data yang cikgu nak kutip. Jadi ini saja. Bila dah siap ni, cek balik. Okay, dah siap. Kita tengok dulu. Okay, setting sini. Ni kita tekanlah edit after. Ini pastikan tak ada kalau tak nanti cikgu lain tak boleh isi. Ni jangan tick lah. Okay, presentation. Ni tulis lah, terima kasih. Kan, anda telah selesai mengisi pelaporan. Terima kasih. Okay, cukup. Ini jangan tick. Okay. Ni kalau nak tick boleh show progress bar. Okay, save. Okay, ini saja. Dan cikgu tekan send. Okay, shorten, copy dan cikgu paste dalam WhatsApp ataupun Telegram sekolah lah. Okay, nanti cikgu isi, dia akan isi. Okay, selepas daripada itu, dia akan, contohlah cikgu dah siap isi kan, dia akan jadi macam ni. Ni. Okay, time stamping ni cikgu tu isi bila. Okay, nama guru ni lah. Ni yang saya kata tadi, kalau kita dah siap-siap tulis dengan nama yang penuh, drop down tadi, kita akan dapat data macam ni. Semua sama je kan. Sebab nanti kalau lain-lain dia akan asingkan walaupun nama sama. Tapi contoh pertama tadi cikgu isi mata pelajaran matematik, dia letak nama penuh. Tiba-tiba yang kedua bahasa Melayu, dia tulis nama penuh tapi tak ada binti, ataupun tulis BT je, dia akan jadi satu data yang lain. Okay, ni contoh lah yang saya ni contoh jumlah murid tadi, tak ada tulis orang ataupun murid. Okay, ni kemudian bila kita dapat buka kita punya spreadsheet ni, Excel ni, okay, cikgu tengok pada ni yang saya kata tadi kita kutip ialah data jumlah semua murid kelas PDPR dengan jumlah murid ikut PDPR. Jadi macam mana dapat peratus, kita kena kira kat sini. So kalau kat sini peratusnya saya buatlah sama dengan G32. So yang ni lah 32 ni. Okay, per dengan jumlah semua darab 100. So ni ialah jumlah yang ikut PDPR. Peratus yang saya dapat ni ialah jumlah ikut PDPR. Jadi peratus untuk tidak ikut PDPR, 100 tolak dengan ni je lah. Okay, 100 tolak dengan ni, kita akan dapat jumlah tidak ikut PDPR. Cikgu drag saja sampai bawah. Okay, so dah siap lah data cikgu. Okay, jadi yang ni tak ada masalah. Jadi kita boleh tutup atau biarkan saja. Okay, kemudian sekarang kita nak pergi ke Data Studio. Okay, macam mana Data Studio? Okay, cikgu pergi klik kat Google. Cikgu type Data Studio Google. Cikgu pergi ke yang ada ni ada Data Studio atas ni. Jangan pergi yang ni, cloud.google ni.
Cikgu pergi kat Google Data Studio Overview. Okey, klik. Okey, dia akan keluar macam ni. Kemudian cikgu pergi ke blank report. Okey, dia akan keluar macam ni. Tapi sebelum tu, kalau cikgu baru first time log in untuk Data Studio, dia akan keluar tau, macam agreement. Cikgu baca dulu, cikgu klik lah sampai keluar macam ni. Okey. Kemudian kalau keluar macam ni, cikgu boleh klik pada Google Sheets. Okey. Kemudian cikgu nampak tak? Okey. Sepatutnya tadi ada kan? Contoh pelaporan. Okey, ni tak ada. Jadi sebenarnya saya ada 2 drive. Jadi saya kena buka yang satu lagi lah. Okey, yang guru yang MOE, sebab saya guna MOE. Okey, jadi blank ni kita tekan sekali lagi. Dia akan keluar macam ni. Cikgu tekan Google Sheet. Okey. Dan cikgu nampak PDPR SK pada gambar ni. Kemudian ada form responses 1. Ni maksudnya yang ni lah. Kalau cikgu ada buat duplicate kat sini, dia akan keluar banyak lah. Jadi kalau kat sini saya buat satu je. Apa yang saya dapat kat sini, saya edit kat sini. Okey. Kemudian cikgu akan tekan add. Bila tekan add, cikgu akan dapat data macam ni. Okey, dia akan keluar terus macam ni. Jadi kat sini dia kosong. Jadi caranya senang je. Okey. Cikgu buat layout dulu. Macam saya buat simple saja. Jadi kat sini saya letak rectangle. Saya nak buat yang bentuk atas kan. Ni. Okey. Kemudian saya letak warna. Okey, warna kat sebelah sini. Okey, contoh saya letak warna biru. Okey. Ni kita adjust sikit lah. Okey, dah. Okey, kemudian kita letak logo sekolah, kan? Kalau letak logo sekolah, tekan ni image. Okey, upload from computer. Cari kat mana kita simpan logo sekolah. Contoh kalau saya simpan kat sini. Gambar. Okey, tak ada. Okey, ni logo sekolah saya. Okey, saya pun tekan open. Okey, tunggu. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, kita edit lah macam biasa. Okey, susun. Okey. Kemudian kita boleh adjust kat sini, style. Okey. Style ni kita boleh nak add border ke. Jadi macam mana? Dia akan jadi macam tu. Okey. Okey, kalau gitu saya tak nak lah. Okey. Jadi sebelum cikgu nak guna logo kat sini, cikgu edit dulu lah di Photoshop ke, nak terangkan ke. Jadi ni saya rasa dah okey lah ni. Sama macam ni. Okey. Kemudian tulis nama sekolah. Okey. Tekan ni A ni. Tulis nama sekolah. SK Felda Kahang Barat. Okey, 86,000 Keluang, okey, Johor. Okey, titik. Okey, bawah ni saya letak kod sekolah JBA 2039. Okey, di sini macam mana kita nak edit tulisan? Pergi ke bila kita klik, dia akan automatic keluar. Jadi saya pilih 18 lah. Okey, besar sikit. 28. Okey. Kita letak kat sini. Okey, tulisan kita ambil putih. Okey. Tulisan kita ambil putih. Kita tukar. Okey, klik lagi sekali. Tulisan kita ganti putih. Okey dah. Okey. Edit lah. Kita edit, letak atas sikit. Okey, ni okay, jadi yang ni saya kecilkan 20.
Okey, cukup. Okey. Okey. Italikan dia. Terpulanglah cikgu nak buat macam mana. Okey, kemudian kita adjust. Okey. Kita pun nak ke tengah sikit. Okey. Okey, ni macam saya boleh grouping macam biasalah. Macam dalam Microsoft Word ataupun dalam PowerPoint. Klik dulu, kemudian tekan button control, klik lagi sekali. Okey. Okey. Di sini saya letak gambar. Jadi kalau gambar ni kita cari kat Google, contoh saya letak gambar laptop kartun. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ada banyak ni. Okay, contoh saya ambil gambar yang ni. Okey, cikgu pilihlah gambar yang elok, yang besar. Ni ada tulisan watermark kan. Okey, ambil yang ni. Okey, kemudian kita save image dulu. Laptop. Okey, letak kat desktop. Save. Okey. Kemudian pergi lagi sekali di sini, pergi image, upload. Okey, desktop. Okey, gambar laptop kita ada. Nampak? Okey, tapi gambar kita ni macam ni. So, kalau macam ni, kita buka dulu dalam Words. Okey, dalam Words. Okey, kita tutup jap. Okey, kita drag masuk dalam Words. Kita buat edit kat sini je lah. Okey, pergi picture format. Pergi ke color dan tekan set transparent color. Okey, klik pada kawasan yang putih tadi. Kemudian klik kanan. Save. Kita replace je yang kat desktop tadi. Yes. Okey. Kemudian kembali pada data studio, kita upload from komputer. Okey, jadi sekarang gambarnya, gambar dia masih lagi macam ni. Okey, lagi sekali. Sorry, kita remove. Okey, remove background. Okey, check untuk gambar laptop ni dan keep change. Save macam tadi. Okey, desktop. Okey, letak nama laptop. Dia nama ni kan, kita replace je. Okey, yes. Kemudian pergi ke data studio, pergi image balik, kita upload. Tadi JPG, yang tadi yang ni, yang terbaru yang ni. Okey, sekarang gambarnya dah elok. Tak ada background belakang kan. Okey dah. Ni contoh lah. Jadi kalau contoh letak lagi, letak. Okey, kemudian kita pergi ke okey, ni contoh saya buat pelaporan pembelajaran dan pengajaran di rumah. Okey, kita gunakan teks lagi. Okey, tulislah kat sini. Pelaporan PDPR. Kita juga tulis yang elok. Okey, kemudian kita besarkan tulisan. Okey, tukar kat sini je. Okey, 44 besar sangat. 40 36. Okey. Kemudian kita nak tukar perkataan di sini, contoh. Okey. Tebalkan. Okey, ni kita letak di center. Okey, jadi cikgu adjust sampai keluar merah tu. Okey. Pelaporan PDPR. Okey, lepas tu data yang kita nak tulis, yang kita nak ada kat sini ialah tarikh lah. Okey, tarikh. So macam mana letak tarikh kat sini? Pergi ke add control. Okey, drop. Okey, bukan. Pergi kat ni. Date range control. Okey, dia keluar macam ni. Kita susun kat tepi ni. Okey, kemudian pergi kanan. Inilah. Dia akan keluar macam ni. Jadi saya siap-siap letak 17.
So kalau kita buka nanti, okay, 17 Jun Mei kalau kita buka nanti dia akan terus pada tarikh yang kita setting. Jadi kat situ kita ubah lah. Okay, apply. Okay, kat sini kita boleh letak style. Okay. Kita saya letak biru untuk tulisan. Okay, ambil tulisan putih lah. Tulisan ambil 18. Okay, header baru ambil biru. Sekejap. Okay, ambil biru. Oh, bukan. Ini reset. Label. Okay, background. Ambil biru. Tu. Okay. Kita tarik sikit panjang. Dah siap. Okay, yang atas ni saya buat macam ni. Ambil teks. Okay, kemudian kita tulislah arahan supaya nanti kalau siapa buka dia faham. Okay, contoh huruf kecil, sila pilih tarikh PDPR. Okay, dah siap. Okay, kita italickan dia. Kan. Okay. Kita rendahkan sikit. Okay. Okay, kemudian okay, nama guru, darjah, subjek ni bergantung. Kalau cikgu nak letak sebagai filter, cikgu letak lah. Okay. Okay, kalau nak letak boleh. Letak lagi pada, kita tekan pada add control, tekan pada drop down list. Okay, kita letak bawah dia. Sebenarnya dia automatic keluar. Dia cuba nak baca data yang cikgu dah buat. Kalau betul, biarkan dia. Kalau salah, boleh ubah. Okay, contoh kat sini nama guru. Okay, klik pada drop box ni. Kita tengok sini. Data ni kita boleh manipulate. Okay, data, date, range, dimension ni biarkan. Yang kita boleh tukar kat sini lah. Ni nama guru. Contoh kalau tak nak nama guru, kita nak filter bilangan tidak ikut PDPR kat sini. Okay, kita boleh ubah. Tekan je. Okay, metrik ni. Okay, metrik ni nanti dulu. Okay, kita pergi lagi yang seterusnya. Darjah. Okay, darjah. Okay, add control. Tekan drop down list lagi. Dia akan automatic lah keluar. Okay, kalau betul, biarkan. Okay, tekan lagi sekali drop down. Okay, dia akan tulis subjek mata pelajaran. Ini yang saya buat lah. Okay, kemudian kita check. Okay, ni delete dulu. Okay, ni check. Ni sini dah betul. Okay, darjah ni pun dah betul. Kat sini Okay, ini pun dah betul. Okay, kemudian macam mana saya nak keluarkan table tu. Kita adjust dulu. Tak style teks putih, tulisan 18, check box. Okay, background biru. Okay. Okay, 18, background biru. Okay. Okay, ni putih. Okay, 18, background biru. Okay, dah siap. Okay, macam mana saya keluarkan table ni? Okay, kat sini pergi ke add a chart. Okay, kita tekan. Ada 3 jenis table ni. Okay, kalau nak tengok boleh tekan satu. Saya pilih yang ni, table yang pertama. Okay, kita susun bawah button tadi. Okay, kemudian kita adjust kat sini. Okay, tariklah sampai fit. Okay, ni mungkin kita boleh ke tepi sikit lagi. Bagi center Okay, sekarang ini paparan yang ada. Okay, macam mana saya boleh buat darjah subjek kelas ni? Okay, kita tengok kat sini.
klik pada table, dia akan keluar data ni. Ok, check data source. Ok, tak payah save. Yang ni pun tak payah. Ok, tengok dimension dia, subjek mata pelajaran. Ni dimension ni. Ok, so kalau kita nak tambah darjah nama guru, kita pergi kat dimension ni, kita add dimension. Ok, contoh nama guru. Ok, klik nama guru, dia akan keluar nama guru lah. Tapi nama guru dia kat sebelah sana. Jadi macam mana kita ubah? Kita drag je, tekan lama, kita ubah kedudukan. Ok, kemudian yang kedua tadi, subjek. Ok, darjah. Ok, kalau nak buat subjek dulu pun boleh. Okay, kalau ni tak apa, kita buat subjek dulu. Kemudian ada darjah ataupun kelas. Ok, kita tekan lagi add tadi, add dimension, tekan darjah. Ok, dia akan keluar kat sini darjah. Ok, nampak tak ruang dia besar? Kita boleh adjust macam ni. Ok, ok, siap. Ok, nama guru ni kalau boleh biar nampak penuh. Ok, jadi kita drag kat kolom dia. Okay, sampai rasa semua ada nama. Nampak nama. Ok, ok, ni pun kita adjust jugalah. Nombor ni kita boleh bagi ruang yang kecil sikit. Ok dah. Ok, kemudian kat sini bilangan kelas. Ini saya saja letak lah. Nak tengok cikgu tu pada hari PDPR tu ada berapa kelas dia. So macam mana? Okay, kalau macam ni, kita guna dimension, tridimension. Oh tak, kita kena pergi metrik. Metrik. Ok, metrik, tekan add metrik nombor kan. Nombor yang kita nak paparkan. So tekan darjah, dia akan keluar kat sini. Nampak? Ok, yang ni jumlah murid ni kita pangkah dulu. Ok, so darjah ni, cikgu ni contoh cikgu Masmalah, dia ada satu kelas. Kalau masa tu ada 3-4 kelas, dia akan tulis sini 3 lah, ataupun 4. Ok, kemudian kita nak apa lagi kat sini? Ni paling penting ni, peratus ikut PDPR dan peratus tidak ikut PDPR. Jadi kita pergi kat metrik. Ok, sebelum tu kat darjah ni, pergi kat yang nampak gambar pensel ni, tekan. Ok, kat sini ada dua pilihan, count ke ataupun count distinct. Yang saya faham, kalau count ni dia akan kira semua. Kalau distinct ni, mana yang sama dia kira satu. Ok, so tekan count sini. Nampak dia tukar kan? Tadi kan kalau count distinct, dia akan kira semua satu je. Ok, satu. So kalau count kat sini 3. Ok, tengok jap. Sekejap tengok apa beza dia. Yang ini kita guna count distinct. So ada 48. Ok, kalau kita guna count, tadi count. Kalau kita guna count distinct, kita akan nampak jumlah kelasnya masih 48, tapi semua dikira satu. Ok, jadi kita guna count sahaja. Ok, sorry, kita guna count distinct. Ok, tengok jap apa perbezaan dia. Ok, count distinct. Ok, kita pilih count. Ok, kemudian
darjah ni macam ada dua nama kan. Okay, kita tukar. Okay, yang ni kita tukar kelas, bilangan kelas. Bilangan kelas PDPR. Okay, dia akan tukar kat sini. Okay, kemudian peratus. Okay, peratus ni kita pergi metrik lagi. Kita cari kat sini. Peratus ikut PDPR. Okay, ada. Tapi tengok nombor dia. Nombor dia macam bukan peratus ni. Sebab apa? Dia sum. Kat sini kita kena tukar average. Sebab tadi dalam kita punya Google Sheet, kita dah cari peratus setiap kelas. Jadi kalau nak tahu semua, kita ambil average lah. Okay, average. So dia akan keluar macam ni. 78%, 90%. Sama lah kat sini. Contoh ni kan. Okay. Okay, satu lagi kita add lagi peratus tidak ikut PDPR. Kita pun check lagi kat sini. Dia masih sum. Kita letak average. Kalau kawan dia akan kira saja bilangan. Okay, tengok 3, 2 bilangan kelas. So average kita akan dapat peratus. Okay, peratus. Sekejap tidak ikut. Okay, average. Okay, peratus. Tapi kenapa kat sini 72? Okay, check kat sini. Okay, ni bilangan. Okay, jangan salah nama, kita ambil peratus. Peratus tidak ikut. Okay, dia masih sum. Kita tukar average. Okay, sekarang dah betul lah. 78, 21. Bila ditambah semua akan jadi 100%. Okay, jadi itu saja yang saya letak di depan ni. Okay, kat sini pun kita buat style. Tak style contoh table. Kita tukar warna yang terang sikit. Warna oranye. Ni untuk tulisan dia. Tulisan dia kita ambil hitam je. Okay, tulisan kita ganti condense. Okay, kemudian table color. Ni tukar yang terang sikit. Ambil. Okay, ataupun orange. Okay, ni color untuk line dia. Ambil merah. Okay, siap. Okay, ni kalau nak kita tengahkan dia, boleh. Contoh, okay, kita pergi bawah lagi. Okay, dimension 1. Ni nama guru. Saya rasa biar kat tepi je. Okay, kolom 2 ni subjek pun kat situ je. Darjah pun saya rasa kat, okay, kat tengah boleh. Okay, matrix. Matrix ni yang nombor ni so letak tengah lah. Okay. Okay. Kemudian kita adjust lagi. Mana yang tak nampak tu kita tarikkan. Okay. Ni subjek ni kita boleh okey.
Kalau boleh kita nampak semua label ni lah. Ok, ni tarik. Ok. Ok dah. Ok, sudah siap lah untuk yang pertama. Dan macam mana saya buat yang ni? Ok, ni senang je. Okay, kita pergi ke add chart. Ok, kita ambil scorecard. Ambil yang ni lah, total. Kita susun kat atas ni sikit. Ok, kemudian dia akan try baca. Ok, seperti yang kita nak ke ataupun tak. Kalau nak, ok, jadi betul lah tu. Tekan sekali, nombor ni banyak sangat ni, peratus. So dia sebenarnya dia masih tekan, masih klik pada sum. So tekan average. So peratus untuk hari itu 17 hari bulan ni ialah 80 untuk semua satu sekolah. Ok, kat sini boleh tekan style lagi. Contoh, ok, tulisan ambil putih lah. Ok, 28 ambil besar sikit. Ok, kita letak tengah. Ok, background kita ambil warna ni lah, purple. Ok, purple. Kita adjust kat sini. Adakan je kat tengah. Ok, untuk border, tekan ni. Kita ambil hitam. Ambil size 2. Ok. Kemudian add lagi untuk data yang lain. Peratus tidak ikut PDPR. Ok, yang nak tukar tekan sini ok, so kita edit pada average. Ok, kemudian style, label putih. Tadi nombornya ialah 36. Ok, 36. Ok, kita letak kat tengah. Ok, kemudian ni kita ambil warna orange ataupun yang garang sikit lah, merah. Ok, hitam size 2. Ok, kita adjust sampai dia sama naikkan sikit. Ok dah, kita rapatkan sikit. Kita ok, ataupun nak turunkan sikit. Ok, so satu lagi yang saya letak sini, jumlah bilangan kelas lah. Ok, tekan actually add data. Tekan add chart. Ok, dia dah baca data kita. Kat sini kita klik pada darjah. Ok, count. Kita kena tekan ni. Kalau guna count listing, macam saya kata tadi, dia akan yang sama nama, dia akan kira satu je. So kalau ni walaupun sama nama, dia akan kira bilangan yang baru. Jadi kat sini 51 kelas lah. Ok, kita letak style, color putih, tulisan 36. Ok, condense. Ok, color ni biar pastel sikit. Tak, hijau. Ok, kemudian line hitam size 2. Okay. Rasanya ni dah siap, cuma nak centerkan sikit. Ok dah. Ok, dah siap lah untuk page yang pertama. Ok, nak try, kita tekan view. Ok, cuba tekan klik pada tarikh. Ok, 18.
Start 18, end pun 18. So untuk satu hari tu, okay, apply. Ni lah. Okay. Sini kita boleh susun juga sebenarnya. Kalau nak yang paling banyak ke, ni short by okay, short by 400 lah ikut PDPR. Okay, nampak kita letak yang 100 semua kat atas, ataupun kita nak short tidak ikut PDPR. Yang paling banyak ni 72 contoh. Okay, sekarang kita pergi analisa pula kan. Ni table. So sekarang kita pergi ke carta. Okay, sebenarnya sebelum kita nak buat data studio ni, kita kena draft dulu apa yang kita hendak paparkan dalam data studio kita, analisa dia. So kalau macam ni, saya buat mula-mula untuk base dia. Okay, ikut PDPR, tak ikut PDPR. Jadi yang bawah ni kita boleh buat carta terus. Sebab kalau nak buat dalam satu page ni tak muat. Jadi saya buat macam ni. Okay, ni senang je. Cikgu sebenarnya boleh tengok pada ni, add a page. Okay, klik pada add a page. Dia akan jadi page 2 of 2. Kat sini ada page 1, page 2. So kita namakan dulu. Page 1 ni ialah pelaporan PDPR. Okay, huruf besar. Pelaporan PDPR. Okay, ni page yang pertama. Jadi kalau nak mudah kan, nanti semua nak standardize punya layout, klik pada butang 3 ni, bilik 3 ni, duplicate. Dia akan buat copy. Okay, yang ni kita delete, remove dulu. Okay, yang ni kita rename. Okay, rename. Contoh kita nak buat apa, kita buat yang ni lah. Peratus ikut PDPR. Okay, peratus ikut PDPR peratus ikut PDPR. Okay dah. Tengok. Okay, kat sini saya buat peratus ikut PDPR dan tidak ikut PDPR. Buat dua sekali. Okay, kat sini kita rename lagi. Ikut PDPR dan tidak ikut PDPR. Okay. Jadi kat sini rename ni, saya tekan Ctrl A, copy. Kat sini saya tinggal tekan Ctrl A, paste. Okay. Jadi yang ni biarkan. Okay, yang ni pun kita tengok apa yang kita nak tukar kat sini. Contoh kat sini saya letak tarikh dan carta. Jadi kat sini kita delete table, subject delete, darjah delete, nama guru delete. Okay. Kemudian kita pergi ke chart. Okay, cikgu boleh pilih bar ke pie. Okay, kat sini saya pilih bar. Okay, kita setting. Okay, kemudian dia akan keluar macam ni. Kita drag dulu. Okay, kemudian kita klik pada carta. Dia akan keluar kat sini data. Okay, PDPR data source betul, data range betul. Okay, dimension ni apa yang kita nak kat bawah ni. Ni nama guru kan. Jadi kalau kat sini saya buat dimensionnya ialah nama kelas. Sebab kita nak tunjukkan kelas mana. Okay, jadi klik pada data carta, kita tukar kat sini. Nama guru ni okay, tak ada kan. Okay, tekan add dimension. Okay, ambil darjah. Oh, nampak dia tukar yang ni. Okay, ni silap.
Bukan okey, pangkar. So kita tengah tukar ni. Okey, darjah. Jadi dia tukar. Okey, kemudian tekan ABC ni. Kita check dia guna teks. Okey, betul. Okey, macam mana kita nak susun nombor ni, kelas ni, kod ni. Okey, klik pada carta. Scroll bawah dulu. Okey, pergi kat short. Okey, nampak ada count. Count distinct. Okey, kita tukar count saja. So descending ni menurun. Okey, tekan ascending. Okey, dia akan mula dengan prasekolah. Oh, sorry. Sekejap. Okey. Ascending sepatutnya darjah 1 kat sini. Count. Okay, kita tengok view sekejap. Okay, ni sebenarnya ni kita boleh klik lagi kat sini Contoh dia akan keluarkan yang tersembunyi lah tadi, yang tak cukup. Okay, cuma kedudukan dia masih lagi. Okay, nampak. Okay, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kat sini je. Okay, prasekolah. Okay, dah betul ni. Okay, jadi ni tadi kita pergi kat short. Kita tukar ascending. Count, darjah ni ganti pada count saja. Okay, aggregation je. Okay, ni kita adjust sikit sebab dia tertutup. Okay, up sikit. Jadi kalau kita ada paparan di sini ni, butang ni tak tersembunyi. Okay. Okay. Okay, ni kita tarik sikit lagi. Samakan dengan paras butang ni. Dan ni bersama. Okay, kita check lagi data ni, apa yang tak betul. Okay, ni nombor ni 10806. Okay, kat sini kalau kita tengok metrik. Okay, metrik dia ni sepatutnya ialah peratus ikut PDPR. So kita klik, kita cari peratus ikut PDPR. Okay, dia akan tukar lah. Tapi 100, 200, 300, 400, 500. Sepatutnya 100% je paling tinggi. So pergi kat metrik lagi, tekan kat gambar pensel ni, tukar lagi macam tadi. Dia akan standby pada sum. Kita tukar pada average. Okay, bila tukar pada average, dia akan jadi macam ni lah. Okay, 80%. Okay, ni apa ni? Sekejap, tengok view. Okay, pemulihan khas. Mungkin nama dia panjang sangat jadi tak keluar. Kalau kita present baru keluar. Okay, jadi apa lagi kita boleh setting kat sini? Okay, ni dah betul. Okay, default data range tak payah, filter tak payah. Okay, semua tak payah. Okay, kita pergi style sekejap. Kat sini tengok bar chart. Okay, show data labels. Okay, dia akan keluar terus nombor. Rasa kalau okay, kita tick lah. Compact number ni dia nak bundarkan pada titik perpuluhan. Okay, tukar warna. Okay, ni biar warna biru je. Okay, so exist, reverse Y direction, tekan jap. Jadi apa? Okay, dia terbalik. Ni okay, tak payah. Okay, lock scale. Okay, pun tak payah. Okay, show exist title. Dia apa? Kita tengok apa akan jadi. Okay, dia letak sini darjah. Boleh? Okay, kemudian lain tak payah. Okay, background tak payah. Okay, dah cukup. Okay, so data yang pertama untuk ikut PDPR kita dah selesaikan. Peratus ikut PDPR ni, penunjuk dia. Okay, sekarang kita nak letak sebelah dia tidak ikut.
So macam mana? Okay. Okay, klik pada data lagi. Kita pergi ke metric. Okay, add metric. Okay, nampak peratus ikut kita dah ada. Sekarang kita pergi ke peratus tidak ikut. Okay, dia akan susun sebelah-sebelah. Okay. Okay, sekarang kita tengok count darjah. Okay, count ni dah betul kan? Okay, ni tak ada apa-apa. Okay, cuma ni ada 107. Kenapa ada 107? Ni check balik data. Okay, kenapa? Ni sum. Nampak tak? Yang ni average. So, klik pada gam pensel, tukar average. Okay, dia jadi betul. Jadi dia akan total 2 ni 100%. Okay, dan kita pergi style lah. Kalau rasa nak tukar warna. Okay, nampak kat sini ada warna kan? Okay, klik tidak ikut PDPR, merah. Okay, ambil merah lah. Tu. So kalau yang ni ikut PDPR warna purple, kita ambil purple lah. Akan ada connection sikit. Okay. So dah siap lah. Okay, untuk ni, jadi kita tengok view. Okay, klik pelaporan. Yang ni peratus. So kita tengok contoh 19 hari bulan. Mula 19 akhir. Ni. So pada 19 Mei ni peratus tidak ikut PDPR semua. Satu sekolah 22%. Peratus ikut PDPR 77. Kelas yang telah berlangsung pada hari itu sebanyak 42 kelas. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke peratus keseluruhan subjek. Okey, peratus keseluruhan subjek macam biasa tadi. Okey, klik kat page ni. Kalau kita duplicate, dia dah siapkan dengan ni lah. Kita punya ni kan, layout. Jadi kita tukar kat sini je lah. Okay, tukar dulu nama dia. Kat sini saya tulis saya nak buat peratus keseluruhan subjek. Maknanya saya nak tengok hari tu subjek bahasa Arab berapa yang ikut, subjek bahasa Inggeris berapa yang tak ikut. Kalau nak tahu kelas, kita buat yang lain. Okay. Jadi peratus keseluruhan subjek. Sekejap. Ni peratus keseluruhan subjek. Okay, kita rename dulu. Peratus keseluruhan subjek PDPR semua kelas. Subjek PDPR. Okay, kurungan kecil lah. Semua kelas. Huruf besar. Okay. So pergi rename balik. Kita Ctrl A, Ctrl C, copy. Kita tampal kat sini. Ctrl A, Ctrl V. Okay. So agak besar kat sini. Kita cuba tarik supaya dia muat. Okay, dan kita drag lagi supaya dia kat center. Okay, siap. Okay, peratus keseluruhan subjek PDPR semua kelas. So kat sini tarikh ada, bilangan saya tak buat. Okay, sorry. Okay, bilangan darjah ni kita delete. Tarikh ada. Okay, table ni kita delete. So pergi ke add chart. Pergi bar lagi. Okay, kita cari kedudukan yang sesuai. Okay, dah. Okay, kemudian kita drag lagi. Okay, kita drag. Okay. Dekat sini data ni kita kena edit sikit. Saya nak cari pun sebenarnya lama ni. Kita edit, kita check dulu. Okay, ni data range yang kita base kita nak cari dia ialah ni kan.
So tarik lah. Okay, so kat sini tajuk kita ialah peratus keseluruhan subjek. So kat sini mesti subjek. Betul? Subjek. Okay, subjek. Okay, subjek kita mata pelajaran. So kat sini nama. So tukarlah nama ni kepada subjek mata pelajaran. Okay, dia akan keluar lah. Tak nampak kan? Kalau tak nampak, kita adjust besar sikit lah. Okay, kalau dia adjust pun tak nampak, klik lagi, kita pergi short. Short ni. Okay, peratus bukan peratus. Kita subjek. Okay, nampak? Dia tukar nama. Nama penuh. So, ascending. Okay, itu je lah. Okay, yang ini kita tengok data yang atas ni mesti peratus. Metrik lah. Kalau nombor je metrik. Okay, so peratus tidak ikut. So kita kat sini buat peratus apa tadi? Peratus keseluruhan subjek. Kalau peratus keseluruhan subjek, maknanya kita kena pilih peratus PDPR senarai. Okay, sekejap. Kat sini kita tengok sekejap masih lagi berdasarkan peratus ikut PDPR dan tidak ikut PDPR lah. So kat sini peratus yang pertama tadi ialah tidak ikut. Kita tukar yang ikut dulu. Okay, yang ikut PDPR. Okay, ganti sum ni pada average. Okay, kemudian kita add lagi peratus tidak ikut PDPR. Sum ni ganti average. Okay, tada, siap. Okay, 100%. Okay, short. Okay, ni sebab nama panjang kan, kita tarik lagi. Kita tarik sikit lah, bagi nampak kan. Okay, ni jangan sampai tertutup. Okay, kita tengok, kita gerak atas sikit. Okay, cukup. Okay, so sekarang style kita tukar macam tadi lah. Untuk warna biru ni yang ikut PDPR ialah purple. Purple terang sikit. Okay, yang warna turquoise ni ganti merah. Okay, merah gelap sikit. Okay, sikit. Sini gelap sikit kan. Okay, dan style ni kita tengoklah. Single revert show exist title. Okay, show exist title. Dua. Okay, tak payahlah ni. Okay, ni show exist title. Okay, subjek mata pelajaran. Okay, kemudian show data labels. Okay, so dah siap kita punya page yang subjek, peratus subjek PDPR. Okay, kita check view. Okay, contoh 27 last kita PDPR hari tu. Okay, apply. Okay, kat sini sebenarnya kalau kita letak cursor kat sini, dia akan paparkan. Okay, walaupun tak nampak tak apa, kita letak ni. Okay, kalau contoh kat sini mana mata pelajaran lain tak ada, klik kat sini subjek mata pelajaran. Ni tasmik sign. Okay, so dia tak cukup ruang kan. Okay, sekarang kita tengok lagi peratus kelas subjek ikut PDPR. Okay, ni sebab kita nak tengok data kelas mana. Okay, mata pelajaran apa yang 100%. Okay, so macam mana? Sama macam tadi, kita duplicate dahulu. Kemudian kita tengok nama dia ialah, nama yang kita nak buat tu ialah ni, saya ambil kat sini lah. Okay, rename, Ctrl A, V. Huruf kecil pula. Okay,
kelas dan subjek. Terus kelas dan subjek ikut PDPR. Okey, ni ikut PDPR lah. Nanti baru kita buat satu lagi, tidak ikut PDPR. Okey. So rename lagi. Kita Ctrl A, copy. Okey, yang ni klik, Ctrl A, kita V. Tampal peratus kelas dan subjek ikut PDPR. Jadi kat sini apa saya buat? Okey, saya ada letak lagi filter subjek mata pelajaran dan kelas. Kenapa? Kerana kita nak tengok kelas mana, subjek apa. Kalau tak buat tu, dia akan buat semua lah. Ni nampak ni, itu yang sebab dia halus-halus. Selagi ada data, selagi tu dia akan cuba masukkan semakin banyak semakin halus. So kat sini tak payah padam tak apa, kita klik kat data, kita tinggal tukar dimension saja. Dimension ni yang kita nak lah. Jadi kalau sini dimensionnya ialah kelas darjah. So dia akan keluar lah darjah 1, darjah 2. Okay. Kemudian metrik ni nombor yang kita nak keluar pada bar ni. So kita tukar. Okay, kalau macam ni kita nak subjek subjek mata pelajaran. Okay, sekejap saya cek. Okay, okay, darjah. Okay, subjek betul. Okay, kita kena tambah lagi kat sini, baru peratus ikut PDPR. Okay, maafkan saya. So kat sini sebab kita nak mata pelajaran juga. Yang ni kelas. Dalam kelas ni kita nak tunjuk mata pelajaran juga, kita kena breakdown dia. Klik pada drill down. Okay, so kita add dimension. Okay, iaitu subjek lah. Okay, subjek. Yang ini kita padam. So ni peratus ikut. Ni tidak ikut, kita tukar peratus ikut. Peratus ikut PDPR. Okay, sum ni ganti dengan average. Okay, peratus ikut PDPR. Ni warna purple, ni warna purple. Okay, subjek. Oh sorry, bukan kat sini. Ni lepas kita drill down, dia akan ada. Okay, tengok dia tak ada breakdown. Oh, ada breakdown. Jangan ni tak payah klik lah. Okay, klik pada breakdown dimension ni. Okay, tekan subjek mata pelajaran. Dia akan keluar halus ni semua. Okay, kalau macam ni tak sesuai untuk ada nombor, kita bagi style, label, show data label ni kita antik. Okay, okay, ni dia akan paparkan semua. Okay, ni nampak bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kalau tak mampu nak tengok warna kat sini, kita letak cursor kat sini. Okay, so ni contoh lah. Jadi kat sini saya ada add-ons subjek dengan kelas. So pergi ke add data control, drop down list. Okay, klik. Okay, saya buat apa tadi? Subjek mata pelajaran. So kita pergi ke subjek mata pelajaran, klik pada button ni, darjah ni, subjek mata pelajaran. Control field dia ialah darjah. Okay, kita nak tengok apa? Okay, subjek. So kita tukar pada subjek, sebab dia akan filter subjek. Metrik ni berdasarkan filter ni. Mana? Ni lah. Bukan. Okay, jap. Subjek pelajaran. Oh sorry, control field. So kat sini
peratus ikut PDPR. Okey, maafkan saya. Okey, kat sini kita letak subjek mata pelajaran kat field dia. Okey, yang ni peratus ikut average. Okey, betul tak? Peratus. Okey, ni. Okey. Betul lah, ni lah. Okey, ni untuk ikut PDPR. Jadi kita style. Tak 18. Teks biru. Background biru. Okey, ni kita drag sikit. Sebab nanti kalau kita klik, dia akan keluar nama mata pelajaran kat sini. Okey, ni kita ke bawahkan sikit. Okey, ni kita ke ataskan sedikit. Sebab kita nak masukkan satu lagi, iaitu kelas. Okey. So add control, drop down list. Okey, letak dulu kelas. Okey, darjah. Okey, darjah control betul. Peratus ikut lah, sebab kita tajuk peratus ikut PDPR. Tukar average. Okey, style. Tulisan putih 18. Okey, background biru. Okey, kita tarik sama panjang. Okey, sekarang kita tengok view. Contoh 20 hari bulan. 20 hari bulan. Okey, ni datanya. Ni data yang kita tak filter lah. Kalau kita nak filter, contoh matematik. Okey, matematik. Ni ada semua kelas yang ada matematik hari tu, dia akan paparkan lah. Okey, darjah kita check lagi. Okey, sidik. Okey, ni ya. Maknanya ada matematik pada hari itu, jadualnya ni je. Kalau kita nak filter darjah pun boleh, contoh darjah 1 je. 100% ikut PDPR. Kalau kita nak banding beza dengan darjah 5, ni. Ataupun ambil 2, darjah 2 alfa lah. Ataupun kita nak tengok tahap 2 saja. Okey, ni tahun 5, tahun 6. Macam ni. Okey, jadi tadi kita ikut PDPR warna. Okey, tak tukar warna sebab dah ikut pada subjek. Okey, ni untuk ikut PDPR. Okey, so last sekali ialah peratus kelas subjek tidak ikut PDPR. So kita duplicate. Okey, kita rename. Okey, tambah perkataan tidak ikut. Okey, Ctrl A, copy. Kita tukar sini. Ctrl A, V. Ctrl V. Okey, peratus kelas tidak ikut. Ni semua dah sama, cuma kita tukar pada kita mula pada subjek mata pelajaran. Peratus ikut ni kita tukar kepada peratus tidak ikut. Okey, sum tukar pada average. Okey. Okey, darjah pula kita tukar metrik dia. Peratus tidak ikut. Sum kita tukar average. Okey dah. So yang ni pun sama juga. Untuk carta, kita klik pada carta, tengok darjah, subjek betul. Okey, tadi peratus ikut. So tulis, kita pergi peratus tidak ikut. Sum tukar pada average. Okey, siap dah kita punya data. So ni pun tukar nama. Kita ambil
Pelaporan PDPR. Kita copy. Okay, klik atas ni, Ctrl A untuk pilih semua. Kita Ctrl V. Okay, pelaporan PDPR SK Felda Kahang Barat. Okay, siap. So kat sini cikgu refresh lah data. Okay, kemudian macam mana kita nak share benda ni? Klik pada button share ni. Okay, can view. Kita akan edit can view. Okay, manage access. Link sharing off ni kita tukar kepada anyone on the internet can find and view. Jangan pilih yang ni lah. Ni cikgu boleh baca. Kalau kita pilih anyone in MOE Gmail, hanya orang yang menggunakan Gmail MOE saja boleh tengok data ni. Kalau tak, nanti dia akan keluar access deny saya rasa. Okay, so kita pilih ni. So siapa-siapa boleh tengok. Okay, kemudian prevent editors from changing access and adding new people. Kita klik kat sini, disable downloading. Okay, tak boleh download, tak boleh print. Okay, save. Sebelum tu copy dulu lah. Copy cikgu share lah dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke, dalam Facebook sekolah, ataupun dalam contoh sekolah saya ada Google Site. Okay, saya letak dalam Google Site. Okay, kat sini dah siap. Okay, dan cikgu boleh view lah data seperti ini. Okay, jadi itu saja perkongsian saya tentang Data Studio. Saya harap membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.